Nak pakai ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, senang hadirin hadirat, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita menyambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan isu-isu fiqh semasa. Dan perbincangan ini ialah perbincangan yang telah dijelaskan hukum dia ataupun fatwanya, yang saya ambil daripada penjelasan hukum Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Mudah-mudahan ulang kaji kita, murajaah kita terhadap hukum fiqh ini akan menambahkan lagi kefahaman kepada kita dan juga memberi banyak kebaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebaikan, khairan. Orang belajar bahasa Arab tahu khairan ni nakirah, kalimatu nakirah, maknanya pelbagai kebaikan. Salah satu syarat dia yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan menjadikan dia faqih. Faqih ni makna faham, faqih makna mengetahui, faqih mana mendalami agama ini. Sebab itulah kita bersyukur pada malam ini kita berada di masjid yang terserengkam indah ini. Antara tujuannya ialah untuk kita menambah ilmu, untuk kita menjadi faqih di dalam agama ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan beberapa lagi tajuk penjelasan hukum semasa yang ada kaitan, yang berkaitan dengan kehidupan kita orang-orang yang beriman. Pertama sekali, suatu perkara kerana kita masih lagi dalam suasana hari raya, suasana korban ini, ada beberapa isu lagi yang tak lepas dengan masalah korban ini, yang ditanya oleh netizen, yang ditanya oleh masyarakat, dan ada yang membuat persoalan yang rasa memerlukan kepada penjelasan hukum, penjelasan fiqh, supaya kita dapat tidak terkeliru dan memahami dengan baik. Antara baru ni kedengaran ada persoalan timbul, adakah kita perlu berkorban ataupun perlukan utamakan mak ayah yang miskin? Mana lebih utama, duit yang kita ada kita gunakan untuk berkorban ataupun kita beri kepada ahli keluarga, khususnya ibu bapa kita yang memerlukan bantuan? Jadi macam ada satu macam pertentangan di situ, konflik, dilema. Nak pilih yang mana? Nak buat korban ke ataupun nak beri duit kepada mak ayah? Dan sebelum itu ada satu lagi persoalan. Dia kata, daripada kita berkorban, kita menjembelih binatang korban,
kita beri daging korban, why not kita bagi duit? Kan? Duit yang kita bayar harga daging korban satu bahagian berapa? 700, 800, 900, tengoklah. Kan? Why not? Daripada kita sibuk berkorban, kita ambil duit itu, kita terus beri kepada fakir miskin. Tidakkah sama tujuan dia? Sama-sama membantu, sama-sama menolong orang-orang yang miskin. Persoalan ini walaupun nampak macam mudah, tapi pening juga nak jawab kan. Kadang-kadang boleh terkeliru. Macam mana nak buat ni? Sekali fikir macam logik juga. Kan? Sekali fikir macam logik juga. Dah kita ada duit, katalah harga sekarang RM800 satu bahagian sebagai contoh. Kalau kita kumpul seekor lembu 7 bahagian, 800 kali 7 RM5,600. Kalau kita ambil duit RM5,600 kita beri kepada tu fakir miskin, kan itu lebih baik. Mengapa kita sibuk nak berkorban, nak sembelih binatang ini? Ini antara persoalan yang timbul, sama ada dengan niat yang baik ataupun niat yang kurang baik, yang memerlukan penjelasan kepada kita. Salah seorang daripada ulama terkenal, Syekhul Azhar, Syekh Hasan Makhluf, membuat perincian terhadap perkara ini. Dia kata orang Islam ni kita perlu jelas di antara mana ibadah dan mana adat. Mana ibadah dengan mana adat ni kena beza, kata dia. Ibadat dia mari daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kena logik akal, tak boleh. Kita tak boleh nak kiaskan, nak bandingkan ibadah dengan perkara lain, tak boleh. Walaupun perkara lain itu bagi kita, bagi pertimbangan manusia mungkin itu lebih baik, tapi bila kita sebut ibadah, kita kena tunaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersolat, kan? Solat kita, solat maghrib 3 rakaat, solat isya 4 rakaat, kita kena tunaikan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Tak boleh kita bukan nak bandingkan, kalau kita nak tambah rakaat boleh ke tidak? Kan, sebagai contoh, rasa malam ni iman kita ni bertambah sedikit, kita rasa bersemangat sikit malam ni, bolehkah kita sembahyang maghrib 4 rakaat ataupun sembahyang maghrib 2 kali, 3 rakaat, lepas tu sembahyang pula 3 rakaat, lepas tu kata nak sembahyang pula 3 rakaat, contoh. Sembahyang isya 4 rakaat, kita nak buat 5 rakaat, boleh ke tidak? Semangat malam ni masjid cantik, kapet tebal, ada aircon lagi, nak sembahyang 5 rakaat. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Sudah tentu sebagai seorang yang waras, tak boleh. Tidak ada orang mengatakan boleh, harus, tak boleh. Mana tak boleh kita nak sembahyang maghrib 3 rakaat, sebab 4 rakaat, nak menambah rakaat. Sebab apa? Ia merupakan perintah Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah. Kita lakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Lepas tu ustaz kita bersemangat ni, sembahyang sunat lah. Kalau tuan-tuan rasa semangat, sembahyang sunat. Berapa rakaat? Sembahyang mana boleh. Kerana sembahyang sunat boleh dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tidak ada had. Nak raja sembahyang 2 rakaat, lepas tu sembahyang lagi 2 rakaat, boleh. Tapi ibadah yang Allah Ta'ala wajib, yang Allah Ta'ala fardukan, kalau 3 rakaat, kita buat 3 rakaat. Kefahaman ini, kata Syekh Hasan Makhluf, kena ada dalam mindset setiap orang mukmin, supaya dia tidak terkeliru dan boleh bezakan mana satu kita panggil sebagai ibadah dan mana satu sebagai adat, supaya iman kita tidak dapat digoncangkan oleh golongan-golongan yang cuba memutarbelikkan ataupun mengelirukan umat Islam. Kata Syekh Hasan Makhluf, al-dhabhu ataupun at-tadhiyah, al-udhiyah, tadhiyah ini,
Kita korban sembelihan pada hari korban merupakan satu ibadah. Menumpahkan darah binatang ternakan satu ibadah. Penat kita nak sembelih binatang, nak cari binatang, nak lapah pula, nak melapah binatang. Penat ke? Penat tuan-tuan, kan? Tambah kalau lembu tu besar, pisau pula tumpul, lagi penat, kan? Tapi kerana benda tu ibadah, kita buat sebagaimana Allah Ta'ala suruh. Dan sudah pasti bila kita melaksanakannya, pahala ganjaran yang kita dapat lebih daripada segala-galanya. Kita berkorban, kita sembelihan sekali, kita penat pula, kan? Habis duit pula, habis masa pula, kena tubuh AJK pula, kawasan kena bersihkan pula. Semua tu tuan-tuan sekalian, jangan pandang sebelah mata. Itu merupakan tuntutan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita. Sebab tu besar pahala kepada orang yang baru-baru ni bukan setakat bersemelih, tapi turut serta dalam usaha memproses daging, melapahnya, membersihkannya. Bukan setakat tu, lepas tu beri pula, kena pasti pas fakir miskin. Besar ni pahala tuan-tuan. Penat kan? Memang penat. Tapi sebab apa buat? Kerana ia merupakan satu ibadah. Maka kalau begitu sekali ibadah, kata Syekh Hasan Makhluf, maka itu lebih besar daripada kita beri sedekah. Sedekah tidak ada erti pengorbanan. Sedekah tidak ada erti susah payah. Sedekah tidak ada erti kita kena, orang panggil apa, bergelumang dengan kekotoran. Sedekah kita bagi habis. Tapi bila sebuah ibadah, banyak kebaikan yang terangkum dalam maksud itu. Jadi kata Syekh Hasan Makhluf, jangan sekali-kali membandingkan antara maksud kita berkorban dengan kita guna duit berkorban untuk kita bersedekah. Tak boleh bezakan. Bukan kata tak boleh sedekah, bukan dalam arti kata tak boleh bersedekah. Kata Syekh Hasan, kata Syekhul Azhar, bersedekahlah, tapi guna duit lain. Jangan kacau yang berkorban ni. Jangan mengkacau, jangan memutar-belitkan, jangan mengelirukan erti kata kita berkorban. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia, dhabhul udhiyati afdalu min at-tasadduqi bi thamaniha, wa dhalika li anna as-sadaqata akhaffu ma'unah, wa lima fil udhiyati min al-mashaqqati min haythu shira'iha wal 'iyanati biha wa hifdhiha ila an yadhbahaha, wa lima fi dhabhiha wa tawzi'i ba'dihha min al-'ina' wat ta'abi, fal muslimu lahu al-ajru wath thawab 'ala kulli dhalik in akhlasa niyyatahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali ibadah jangan bertukar dengan benda adat. Jangan kita orang mukmin terkeliru kalau ada dakwaan mengatakan apa guna kita bersembelih, why not kita guna duit itu untuk bersedekah. Tak. Ibadah kena buat, puasa kena buat. Jangan pula terkeliru kalau kita puasa, why not kita diet. Kan? Diet pun bagus juga. Sekarang ni ada diet lebih dahsyat. Apa jenis diet yang sampai berbelah-belah jam. Itu lebih bagus daripada puasa. No. Diet, puasa, jangan bercampur aduk. Pergi haji, tunaikan haji. Zakat, kena keluarkan zakat. Jangan terkeliru dengan sedekah ataupun bantuan kemanusiaan. Zakat is zakat. Ini benda-benda semua kita kena jelas dan kena pasakkan di dalam mindset kita orang beriman, supaya kita jangan mudah terkeliru dengan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas ini. Lepas tu nak terkeliru macam mana, kena belajar lah. Kalau tidak belajar, tidak faqih ni, dia banyak terkeliru kadang-kadang. Cuma itulah ada sedikit penjelasan, huraian kalau masalah dengan ibu bapa. Tadi kan yang saya sebut di awal tadi, kita nak
kita nak bersembelih, kita nak menyembelih korban ke, ataupun kita nak bantu ibu bapa. Ulama sebut dari segi timbangan fiqh, nafkah kepada ibu bapa ni wajib, atas kita anak lah, wajib. Korban ni sunat muakkad. Jadi kalau sebut wajib dengan sunat ni, utamakan yang wajib. Kena dahulukan ibu bapa. Itu pun ulama kita buat syarat, bukan wajib mutlak, tidak. Kita kena bantu ibu bapa. Itu pun jikalau ibu bapa kita tu miskin. Kalau ibu bapa kita pencen pun jusasi dah, contoh kan, ataupun dia ada pencen yang beribu-ribu dah, ataupun anak lain pun dah bagi duit, tu kita berkorban lah. Dan kita pun ada juga apa dia ni, nafkah yang cukup untuk keluarga kita dulu. Jangan sampai kita berkorban, kita dahulukan ibu bapa, makanan ahli keluarga kita terabad. Itu tak boleh lah. Jadi ulama kata memanglah kalau ada ibu bapa, kena dahulukan ibu bapa, tapi syaratnya ibu bapa tu dua. Pertama, mereka miskin, memerlukan kepada duit, mungkin duit serta-merta. Kalau tidak memerlukan serta-merta, boleh lagi makan minum, kita utamakan juga udhiyah ini, pengorbanan ini. Benda-benda ini semua perlu kepada penjelasan, perlu kepada huraian, supaya kita dapat memahami agama ini dengan sebaiknya. Baik, itu berkenaan dengan masalah korban yang mungkin dalam kita masih dalam suasana berkorban, yang saya rasa perlu kita baca juga penjelasan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, seterusnya ada satu isu yang dibangkitkan terbaru ni berkenaan dengan hukum dia, iaitu persoalannya, adakah waris boleh qada ataupun membayar fidyah bagi pihak si mati yang meninggalkan solat. Ini satu bab juga yang bagus untuk kita buat penjelasan. Adakah kita ni sebagai anak, sebagai contoh, kita ada ayah, kita ada ibu bapa yang tertinggal solat. Jadi adakah kita sebagai anak ni boleh qada ataupun sekurang-kurang kita bayar fidyah? Fidyah terhadap sebanyak mana bilangan solat yang ditinggalkan oleh ibu bapa kita. Mungkin masa dia uzur, dekat-dekat nak meninggal tu, dia tua, dia tak larat, maka bolehkah kita bayar fidyah? Jawapan dia, ringkasan jawapan dia, ada dua pendapat. Okey. Baik, sebelum saya bagi jawapan dia, perlu kita faham dulu ni. Dia panggil dalam kaedah fiqh ni, pertama sekali dia panggil as-salatu fardu ain, la tuqbalu niyabah walal wakalah. Okey. Satu perkara kita kena faham, kata dia, sembahyang ni sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni, sembahyang fardu ni dia panggil fardu ain. Apa maksud fardu ain? Mana ke atas, wajib ke atas setiap individu mukallaf. Walaupun kita satu keluarga, kita ada ayah, ada mak, ada anak, contoh 10 orang, anak semua dah mukallaf, dia bukan kira satu keluarga. Setiap orang tu fardu ain. Ayah kena solat, mak kena solat, anak yang 10 orang ni pun wajib solat. Dan dia sebut la tuqbalun niyabah walal wakalah. Dalam fiqh ni, semayang ni dia tak boleh kita nak ganti ataupun kita nak wakil ke orang, tak boleh. Ada fiqh. Dia tak boleh semayang ni kita nak suruh orang lain buat untuk kita. Mentang-mentang kita duit banyak kan, kita malas solat, kita beritahu kawan, tolong ganti aku semayang, aku bayar RM50. Tak boleh. Dia bukan macam ganti cuti, ganti kerja, tidak ni. La tuqbalun niyabah wal wakalah. Tak boleh nak ganti, tak boleh nak wakil ke orang. Dia atas peribadi kita.
Kita yang nama Muslim, lepas kita dah bersunat dah, lepas kita dah aqil baligh dah, benda ni bukan hak kita, bukan hak orang lain. Kita memikul tanggungjawab untuk melaksanakan salat. Li'annaha, kerana dia merupakan haqqullah, hak Allah Ta'ala atas setiap hamba dia. Ni kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Tak ada. Setiap manusia Allah Ta'ala. Dan walaysa hunakan udhr li tarkiha abadan, dan tidak ada satu keuzuran dibenarkan untuk tinggalkan solat selama-lamanya, kecuali haid dan nifas lah. Mana selama mana dia hidup sebagai mukmin, tanggungjawab solat itu dia kena buat. Ini kena ada ni, mindset ni kita dengan Allah Ta'ala. Fahiya tuadda min qiyam au qu'ud au tija. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, kita sembahyang meniarap, tapi kena salat. Okey? Jadi maknanya sembahyang ni hak individu, dia tidak boleh kita suruh lantik orang lain untuk wakilkan. Itu yang difahami oleh para ulama. Yang kedua, kata dia, kalau masalah kita nak qada sembahyang ni, dia kena ada nas. Dia kena ada nas, kena ada asas syarak. Kan tadi kita faham, macam saya sebutkan tadi, benda ibadah ni dia tak boleh kita nak qiyas, kita nak banding, ataupun kita nak guna logik akal. Dia tak boleh. Okey? Bila sebut ibadah, dia mesti ada dalil, ada nas. Kalau tidak ada dalil, maka tak boleh kita nak melaksanakan ibadah tersebut. Tak boleh kita nak melaksanakan, sebab ibadah ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, para ulama kita cari dalil. Adakah Quran, adakah hadis, adakah Nabi, adakah para sahabat, adakah para tabi'in. Kalau kita maksudkan tabi'in lah, melaksanakan qada salat kepada si mati. Jawapan dia tiada. Jawapan dia tiada. Oleh kerana itu, kata dia, pendapat yang paling kuat sekali termasuk dalam mazhab Syafi'i kita, qaul yang paling mu'tamad, dia panggil la tusyra', tidak disyariatkan. Tuan-tuan, kalau belajar kitab fiqh ni, dia kena berhati-hati dengan istilah. Kalau sebut jaiz, boleh ke lagi. Tapi kalau sebut la tusyra', kita terjemah tidak disyariatkan, maknanya tak ada nas, dan kalau buat mungkin boleh dosa, bukan boleh pahala. Bila sebut la tusyra', tidak disyariatkan ni, boleh difahami kalau kita buat juga, walaupun benda tu solat, benda baik, tapi bukan boleh pahala. Silap hari bulan, kita boleh dosa. Bahkan dalam setengah pendapat ulama sebut mamnu', dilarang sama sekali. Maknanya pendapat yang paling mu'tamad, yang paling kuat, rajih dalam mazhab Syafi'i ini, ialah tidak boleh kita sekali-kali qada. Itu ayat keras ni. Tidak boleh sekali-kali qada ataupun membayar fidyah kepada orang yang mati yang ada tertinggal sembahyang. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, amalan qada salat ataupun membayar fidyah bagi pihak si mati oleh waris adalah tidak disyariatkan dan tak sah. Itu dia punya wording dia. Kerana alasan tiada nas sama ada dalam Quran maupun hadis yang sahih yang menunjukkan persyariatan amalan tersebut. Jadi kita faham pada malam ni, menurut pendapat yang sahih, tidak ada qada ataupun fidyah ke atas orang yang meninggal dunia yang ada tertinggal sembahyang, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, uzur dan sebagainya. Lepas tu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Sebab tadi kita fahamkan, dia panggil haqqullah. Sembahyang ni kena ingat, sembahyang ni bukan kerana tanggungjawab, tidak, hak kita dengan Allah Ta'ala.
Cuba lenggok ke atas sekali. Nak semayang tu cuba lenggok ke atas sekali. Cuba rasa semayang ni kita buat ni bukan semata-mata panggilan. Panggilan solat, azan, tidak. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Walaupun tuan-tuan semayang Jumaat pada malam ni, tapi setiap amalan bergantung kepada masing-masing buat. Jadi jangan merasakan ada lesen besar bila kita semayang Jumaat ni kita selesai. No, baguslah semayang Jumaat tu saya dituntut, tapi kita ni semayang ni hak kita dengan Allah Ta'ala. Kalau semayang ramai-ramai, kalau tak ambil wuduk tak sah juga. Ramai-ramai tu imam baca sedap dah. Lepas tu tapi kita tak ambil wuduk, sah ke solat kita? Tak sah, kerana itu hak masing-masing. Tidak ada tu imam boleh tampung solat kita, tak ada. Ataupun kita lepas kita solat tersedar ada terkoyak kain kita, ataupun zip seluar tak tutup, contoh kan, semayang balik. Kerana itu hak yang Allah, hak kita, hak Allah Ta'ala ke atas masing-masing. Itu kena ingat. Sebab itulah kata Imam Ar-Ramli dalam kitab dia, walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al dhalika anhu wala fidyata lahu li'adami wurudiha. Kata Syekh Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar, walau mata wa alaihi salah, jikalau seseorang mati dan dia berhutang salat, au i'tikaf, ataupun dia ada i'tikaf nazar, ada nazar, maka walinya tidak dapat qada bagi pihaknya. Lam yaf'al dhalika anhu, maka walinya tidak dapat qada bagi pihaknya. Wala fidyata alaihi, dan tidak ada fidyah baginya. Li'adami wurudiha, kerana amalan tersebut tidak sabit dengan nas, tak ada nas. Tak ada nas. Baik, namun begitu ada juga pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i kita ini, yang mengatakan boleh kita qada membenarkan berdasarkan qiyas kepada amalan fidyah puasa yang dibayar oleh pewaris kepada si mati. Mana ada juga pendapat kedua yang mengatakan boleh kalau sesiapa yang nak qada ataupun nak bayar fidyah kepada orang mati yang ada hutang solat. Ada pendapat yang kedua. Jadi kata dia, namun mengambil kira perkara ini termasuk dalam khilaf yang muktabar, amalan ini boleh dilakukan kerana ia mempunyai sandar dalam mazhab Syafi'i dan diamalkan oleh para ulama. Ada juga pendapat kedua. Kalau orang kata, ustaz, tak bolehlah nak qada juga, ustaz, kami nak bayar fidyah juga. Ada ulama mengatakan demikian, boleh. Tapi pendapat ni lemah. Maknanya dalam bab ini ada dua pendapat. Ada satu mengatakan tak boleh, ada satu mengatakan boleh. Lepas tu boleh buat, kau tak boleh buat. Masalahnya ada pendapat mengatakan boleh, ada satu pendapat mengatakan tak boleh. Dia kata, ustaz, lepas tu boleh ke tak boleh? Nak jawab macam mana? Kita ustaz tu Ali ni kena bagi penyelesaian. Tak boleh kata boleh tak boleh, boleh tak boleh. Nanti orang tanya, ustaz, boleh ke tak boleh? Dalam masalah ni saya ambil daripada pendapat daripada website daripada negara Arab. Mereka kata gini, kerana ada dua khilaf, dan khilaf ni agak terlalu kita panggil dahsyat sikit. Apa maksud dahsyat? Iaitulah pendapat pertama mengatakan langsung tak boleh, la tusyra', tidak disyariatkan. Ahli fiqh bila dia jumpa perkataan la tusyra' ni, dia berat sikit. Sebab macam tadilah, kalau buat mungkin bukan boleh pahala, tapi mungkin boleh dosa, kerana tidak disyariatkan, tak ada sandaran dalil. Jadi pertentangan ni agak besar sikit. Maka keluar daripada khilaf ini, kata ulama, cara yang paling selamat jangan qada, kata dia, tapi perbanyakkan sembahyang sunat.
Antara anjuran para ulama dalam membuat harmonize untuk mengharmonikan dua pandangan ini, ada pandangan mengatakan kalau kita nak keluar pada khilaf, kita hanya lakukan sembahyang sunat. Banyak mana? Sembahyanglah banyak mana. Nak sembahyang waktu pagi, waktu tengah hari ke waktu malam, dan kita niatkan pahala sembahyang tersebut kepada si mati. Kalau ayah kita lah, kalau mak kita. Ini pendapat yang pertengahan, yang saya rasa agak sesuai untuk kita gunakan, kerana dia menggabungkan dua pendapat, mengharmonikan dua pendapat tadi. Jadi kata ulama, kalau nak, kata dia, kalau kita rasa nak buat juga kepada mak ayah kita, tak perlu qada, tapi kita sembahyang sunat banyak-banyak dan niatkan pahala sunat tersebut kepada si mati. Itu pandangan dia. Baik, berhubung dengan perkara ini, dua perkara kena ingat. Yang kita bincangkan pada malam ni masalah qada sembahyang. Jangan kiaskan kalau qada puasa, dia ada bab lain. Qada tak pergi haji, qada bayar hutang. Itu jangan kiaskan. Ini hanya perbincangan pada malam ini berkaitan dengan masalah tertinggal solat sahaja, solat fardu. Jangan pula silap faham. Saya takut tersilap faham pada malam ni. Tuan-tuan memandai-mandai melebarkan, exaggerate. Tuan-tuan membesarkan isu hingga kepada mencakupi masalah puasa, haji. Itu bab lain. Itu dia ada perbahasan tersendiri dan ada penjelasan yang perlu kita bincang dalam masa lain. Malam ni kita hanya bincang bab sembahyang sahaja. Yang kedua, saya takut terkeliru, suka saya jelaskan, perbincangan qada ini hanya kepada si mati. Kalau kita si hidup, jangan pula kata tak perlu qada. Jangan pula saya dengar ustaz mengajar tak perlu qada. Itu untuk kalau si mati. Hukum yang kita bincang, penjelasan hukum kita bincang pada malam ini berkaitan dengan si mati. Kalau si hidup, qada'us salah anil hayyi itu wajib. Kalau kita tertinggal sembahyang subuh pagi tadi, sembahyang zuhur, tertidur ataupun terlupa sebagainya, itu Nabi kata kena cepat-cepat sembahyang. Jangan pula kata tak perlu qada. Yang masalah orang hidup kita ni, kita masih perlu qada kita punya solat, kerana itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena sembahyang subuh tiap-tiap hari kena sembahyang subuh. Fidyah apa fidyah tak? Kalau tadi ada dua pendapat, satu mengatakan tak perlu bayar, satu mengatakan kena bayar. Hilaf juga. Okay? Tapi berhubung dengan qada diri peribadi yang masih hidup ni, itu kita kena buat lah. Mana sembahyang ni kena tiap-tiap hari, tak boleh tinggal. Sembahyang subuh tiap-tiap hari, sembahyang zuhur tiap-tiap hari, sembahyang asar tuan-tuan kena tiap-tiap hari. Kalau kita dah terlupa, kena catat lah barangkali, kena buat catatan. Terlupa ni, sengaja kau tak sengaja, tetap kena solat. Kalau tidak, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di atas setiap sekali solat yang kita tertinggal. Besar peranan ini, tanggungjawab solat ni besar. Ini yang perlu tuan-tuan, kita kena didik diri kita, keluarga kita, anak kita, jangan sekali-kali tinggal solat bermula daripada mereka mukallaf. Kerana besar tanggungjawab yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Baik, akhir sekali pada malam ni, dalam kesempatan yang ada, saya nak bincang satu isu, penjelasan isu yang ni saya petik daripada mana ni? Daripada isu terbaru. Sekejap tuan-tuan. Daripada Maktabah Al-Bakri, daripada website Sahibul Fadilah Dr. Zul Al-Bakri. Isu yang terbaru yang ditanya kepada beliau, isu menggunakan pembesar suara di masjid. Ini pun satu isu juga. Okay? Persoalan dia saya baca ni,
Assalamualaikum, saya ingin bertanya, sering bila kita singgah solat di masjid, kebanyakan PA sistem sekarang ini canggih, masjid pun besar. Saya selaku seorang imam di sebuah masjid rasa bimbang kerana kekuatan suara masa solat kebanyakannya melebihi jahar yang boleh didengari satu qaryah macam azan. Mana speaker ni solat pun macam azan kuat dia. Kefahaman saya ialah seperti inna ankal aswati la sautul hamir. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya seburuk-buruk suara macam suara keldai. Bila jadi makmum pun dah rasa lain macam. Inilah persoalan dalam diri saya. Kadang-kadang tak pakai mic boleh dikenakan tindakan oleh pihak tertentu. Adakah ini kefahaman yang silap atau bagaimanakah nasihat ataupun pandangan sahibul fadilah? Okey. Dia tanya masalah penggunaan mic. Baik, secara ringkasnya Allah Ta'ala berfirman surah Al-Isra ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, dan juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara dua perkara tersebut. As-Sa'di dalam sebuah tafsir menyebut, dan janganlah kamu membaca pada solatmu dengan suara yang terlalu nyaring atau dan terlalu perlahan, kerana kedua-dua perkara tersebut ditegah. Nyaring sangat pun tak boleh, slow sangat pun tak boleh. Adapun membacanya dengan suara yang nyaring, maka orang-orang musyrik jika mereka mendengarnya akan mencaci bacaan tersebut dan mencaci orang yang bersolat. Okey? Manakala jika membacanya terlalu perlahan juga tidak boleh, kerana tidak mencapai maksud itu bagi orang yang ingin mendengar bacaan tersebut. Oleh itu bacalah secara sederhana di antara keduanya. Dalam sebuah hadis, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah Nabi SAW beriktikaf dalam masjid. Lalu baginda mendengar ada sahabat mengangkat suara ketika membaca Al-Quran ataupun salat. Lalu baginda angkat tirai dan baginda menegur, ala inna kullakum mudajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah sesungguhnya setiap kamu bermunajat kepada Tuhannya. Janganlah sebahagian kamu menyakiti sebahagian yang lain. Jangan sebahagian kamu mengangkat suara melebihi sebahagian yang lain dalam bacaan atau sabdanya di dalam salat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya kita mengangkat suara dalam membaca Quran, sama ada dalam salat maupun luar salat, sehingga mengganggu orang lain, maka ia tidak dibolehkan. Ini penjelasan dia. Ini kerana seseorang apabila mengangkat suara dalam baca Al-Quran akan mengganggu orang lain yang juga sedang membaca Al-Quran, sehingga tidak boleh meneruskan bacaan tersebut akibat terganggu dengan bacaan yang lain. Menjawab persoalan di atas, kami nyatakan di sini, sekiranya ingin mendirikan solat, terutama pada solat jahriyah, imam ataupun EJK masjid atau surau perlu memperlahankan pembesar suara sekadar didengari dalam masjid sahaja. Yang perlu lau ni azan je, bacaan semayang dalam masjid. Inilah seperti mana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersederhana dalam membaca doa dan bersembahyang sehingga tidak mengganggu jiran-jiran. Selain itu juga ia bagi menghormati dan meraihkan masyarakat kita yang berbilang kaum. Kita ingat kita Malaysia ni, kita punya kawasan kita, perumahan kita, ada yang bukan Islam, ada yang Islam. Itu pun kena diambil kira supaya tidak berlaku kekecohan dalam hidup bermasyarakat. Lepas tu ustaz di Mekah tu besar lagi mikrofon tu, tinggi lagi tiang tu, macam mana? Ada pendapat Syekh Utsaimin antara mufti Saudi menyebut, jikalau kita menguatkan pembesar suara tapi tidak mengganggu sesiapa. Di Mekah tu mana ada orang yang bukan Islam? Di Mekah tu memang untuk beribadah, dan mereka perlu sangat mendengar khutbah, untuk mendengar azan dilaungkan, untuk pergi bersolat mendapatkan pahala Masjidil Haram. Itu bab lain lah kata dia.
Tapi kalau jika di sana ada menyebabkan namun jika penggunaan pembesar suara tersebut tidak mengganggu sesiapa atau tidak menyakiti sesiapa, seperti apabila speaker berada dalam masjid, tidak tinggal masjid, maka penggunaan tersebut dibenarkan jika terdapat manfaat seperti membangkitkan semangat qari dan jemaah. Ini perlu kita guna. Jadi mana pembesar suara ni pun, ini suatu penjelasan yang baik yang tuan-tuan boleh rojuklah. Saya baca sekadar sepintas lalu berkenaan dengan pembesar suara yang dikeluarkan oleh sahibul fadilah Dr. Zul Al-Bakri. Mana kena tengok keadaan. Sebaiknya speaker ni hanya untuk azan je. Lain pada itu, kalau boleh cubalah elakkan, takut-takut mengganggu para jemaah dalam masjid dan juga masyarakat di luar. Saya rasa sekadar itulah perbincangan pada malam ini. Penjelasan lanjut saya berharap tuan-tuan boleh rujuk kepada website Pejabat Mufti ataupun kepada Maktab Al-Bakri untuk mendapatkan gambaran yang sebaiknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.